Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini nak berkongsi dengan kawan-kawan tentang buku kita panggil apa? Qawaid ad-Da'wah ila Allah. Iaitu kaedah-kaedah berdakwah kepada Allah. Karya Dr. Hammam Said. Iaitu ikhwan di Jordan. Jadi hari ini bukan nak berkongsi keseluruhan buku, hanya mukadimahnya sahaja kerana bab-bab seterusnya kita akan cover dalam next video insya-Allah. Bismillah. Jadi hari ni kita nak pergi kepada mukadimah. Jadi mukadimah biasanya tentang mengapa buku ini ditulis, kan? Jadi ditulis oleh penulis sendiri tentang realiti ketika buku ini ditulis. Ya, itu pada tahun 1998. Yang mana dekat Malaysia pun waktu tu orang dah start pakai tudung, kan? Dah agama Islam tu dah orang dah start nampak sebagai cara hidup, bukan sekadar majlis tahlil ataupun ritual keagamaan, tapi sebagai satu cara hidup. Pada waktu 1998 ataupun sejak early 80s lagi, kan, kita boleh nampak yang ibu dan ayah kita sendiri dah mula nampak bahawa Islam ni sebagai cara hidup, sebagai satu agama yang syumul, yang mana tersebar melalui dakwah. Dan dakwah tu telah menjadi benda yang dibawa bukan sahaja oleh orang-orang agama, seperti yang disebut oleh Dr. Hammam Said, bukan sahaja orang-orang agama sahaja yang berkecimpung dalam dunia dakwah ni, bahkan juga termasuk orang-orang profesional di kalangan, contohnya saintis, doktor, peguam, kan. Bahkan dah termasuk juga umur-umur anak-anak muda, kan, bukan sahaja orang-orang tua. Dan merentas benua, melangkaui bahasa. Jadi betapa besarnya dunia dakwah yang memerlukan kepada satu panduan. Jadi begitulah latar belakang hadirnya buku Qawaid Dakwah ni. Ana nak petik lah apa yang kita boleh dapat daripada mukadimah sahaja. Antara benda yang ana suka petik adalah disebut dalam ni, tidaklah seorang yang berdakwah itu mengajak kepada satu pemikiran daripada banyak-banyak pelbagai pemikiran. Maksudnya dia bawa satu pemikiran daripada pelbagai pemikiran, kecuali apabila dia telah betul-betul menganuti, mengamalkan, memahami apa yang dia nak ajak tu. Jadi itu adalah basic lah. Jadi sebelum seorang pendakwah tu nak mengajak orang kepada sesuatu, pertama sekali dia sendiri kena ada lah benda yang dia nak ajak tu. Dan dakwah tu disebut dalam mukadimah adalah dakwah adalah amal yang paling mulia, ibadah yang paling tinggi, sifat yang paling, antara yang paling jelas pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun karakter yang paling special. Contohnya kita sendiri, kita ada, contohnya Ruqayyah Azhari dikenali sebagai siapa? Dan kalau tanya kawan-kawan, dikenali sebagai siapa? Jadi kalau Rasulullah, kita tanya Rasulullah dikenali sebagai siapa? Sebagai orang yang berdakwah. Itu antara yang sampai ke dalam kepala kita lah, wow, kan. Dan adalah sifat-sifat orang yang orang-orang soleh. Jadi kita dapat tengok dalam mukadimah, dalam ayat yang pendek ni saja mengandungi mesej yang besar. Betapa seorang pendakwah tu berada di jalan yang terpilih, yang memerlukan kepada ilmu, kepada satu pemahaman yang jelas, satu bekal untuk meneruskan jalan yang dipilih ni, kan. Jadi apabila demand dakwah dah besar, supply pun mestilah besar. Hanya dekat sini akan terjadi beberapa cabaran yang perlu kita ambil, perlu kita fahami.
yang mana telah terbelit-belit dah tu, telah disenaraikan oleh penulis apa cabaran-cabaran yang ada, kan. Antaranya adalah kekurangan murabbi, kekurangan orang-orang yang boleh membimbing, kekurangan dari sudut rasio supply and demand. Demand dah banyak tapi murabbi untuk bimbing seorang-seorang tak cukup. Ini adalah benda yang bahaya bila ramai sangat orang memerlukan tapi orang yang mampu tu bukan orang yang nak. Yang nak mungkin ramai, yang mampu tu mungkin tidak cukup. Jadi bila terjadinya benda begini, kita akan contohnya melantik orang-orang yang tidak berkemampuan dalam sesuatu benda yang penting dalam dakwah. Jadi dia akan sedikit sebanyak memberi kesan kepada dakwah itu sendiri. Yang kedua adalah kekurangan dalam program-program, dalam berdakwah, dalam program untuk memenuhi keperluan-keperluan madu-madu yang pelbagai peringkat. Jadi program-program ni pun memainkan peranan dalam menaikkan ataupun membentuk masyarakat-masyarakat, kan. Jadi inilah antara sebabnya buku ini ditulis untuk menggarisbawahi di mana kelompongan dan mana yang boleh kita isi, daripada mana untuk bermula mensistemkan benda yang tidak bersistem. Itu yang kita panggil sebagai kekurangan. Dan seterusnya adalah pengambilan masa yang banyak dalam mencapai tahap boleh memberi dalam dakwah. Jadi kita nak cuba untuk mengoptimumkan masa supaya dakwah ni dapat mengeluarkan orang-orang yang boleh keluar menyampaikan dakwah juga dalam keadaan yang selamat sejahtera. Jadi ia perlukan kepada bukan hanya memberi informasi tapi juga menyusun atur, merancang, kan, supaya kita dapat optimalkan masa melahirkan orang-orang sesuai dengan keperluan. Yang keempat adalah kita panggil apa? Kesibukan dalam urusan-urusan dunia, kan. Contohnya kita bekerja, kita perlukan masa yang banyak untuk urusan-urusan kita di luar. Jadi macam mana seorang da'i tu, seorang pendakwah tu boleh menggunakan masa dia, membahagikan masa dia dengan baik supaya dakwah ni tidak terpinggirkan. Seterusnya adalah terdapatnya banyak tentangan terhadap dakwah dan juga terlalu pesatnya perkembangan pemikiran-pemikiran, arus pemikiran yang pelbagai di luar sana. Ini adalah cabaran utama yang dakwah kena hadapi. Jadi perkara-perkara ini antara yang dinaikkan oleh penulis yang memberitahu kepada kita bahawa dakwah ni bukan sekadar bercakap-cakap saja, bukan sekadar menyampaikan, mengajar, sebab benda tu boleh berlaku di universiti, kan. Tapi ia lebih daripada itu. Ia lebih kepada melahirkan, mendidik, menumbuhkan manusia yang mana boleh menjadi natijah, memberikan natijah kepada dunia Islam, kepada masyarakat, melalui dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sahaja yang Ana boleh kongsikan dalam video kali ini. Banyak lagi boleh kita gali sebenarnya, walaupun dalam mukadimahnya saja. Jadi insya-Allah dalam video seterusnya kita akan pergi kepada bab pertama tentang kaedah
kaedah dakwah ni adalah dakwah merupakan jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. InsyaAllah stay tune. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.